Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalung apresiasi buat peneraja acara yang dihormati, Div-Div berinovatif, kombinasi kehakiman berintegriti, kelompok pendidik bestari. Seterusnya, saudara dan saudari. Hari ini saya ingin mengajak Anda semua untuk kita berbicara dari hati ke hati agar segala persepsi dan interpretasi yang ada di dalam diri kita tinggalkan sepi. Cukuplah peristiwa berdarah 55 tahun yang lalu menjadi ibrah kepada seluruh penduduk di bumi bertuah ini. Hanya kerana persepsi dan provokasi, hilang segala toleransi, musnah segala akal dan budi. Namun percayalah, nukilan demi nukilan sejarah yang tercipta ini sebenarnya telah memahatkan sebuah seruan perpaduan yang penuh dengan hikmahnya berkat kesabaran dan kejituan pemimpin pada ketika itu. Yang keruh kita berjaya jernihkan, yang hitam kita telah putihkan, dan yang marah kita mampu redakan. Siulan ungkapan rukun negara mula meniti di bibir rakyat jelata sejak 31 Ogos 1970 sehingga ke hari ini. Namun, rukun negara ini seolah-olah ditinggal sepi, dibiarkan tanpa ada yang mengerti sehinggakan moral dan jati diri diapang kemusnahan yang abadi. Sebab itu, atas dasar sebagai pewaris bangsa yang tidak mahukan perpecahan dan perbalahan, ayo kita sama-sama hayati satu tinta bicara, rukun yang 5 menjadi asas perpaduan dan pembangunan bangsa. Rukun kita bersama. Saudara dan saudari, rukun yang 5 rukun kita bersama akan saya bawakan kepada Anda sebuah dimensi bicara untuk kita memahami dan meneliti aspirasi murni rukun negara, gagasan ideologi Mageran untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dan mewujudkan kehidupan yang lebih demokratik. Hadirin, agama itu pribadi, ibarat jalan di tepi-tepi, benang arang orang jangan dipijak. Seorang pendeta lama pernah menukilkan, hidup ini perlukan Tuhan, kerana Tuhan itu tujuan pengabdian. Sebab itu, rukun pertama dalam rukun negara mengangkat agama Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Namun, kita tidak pernah menafikan agama dan kepercayaan bangsa-bangsa yang lain. Menunjukkan kepada kita betapa kepercayaan kepada Tuhan itu merupakan pegangan utama seorang anak bangsa. Namun realitinya pada hari ini kita semakin tenat dengan akal budi diri sendiri sehingga tiada lagi sifat menghormati. Lihatlah bagaimana isu penghinaan terhadap agama Islam oleh Elvin dan Vivian yang telah mencalarkan perpaduan yang sedang terbina utuh. Hadir pula Namawi mengeruhkan lagi keadaan yang berlaku, bahkan bukan hanya agama Islam dicaci, dikeji dan dimaki, namun agama-agama lain turut menerima tempiasnya. Coba kita bayangkan, adakah kita mahu nasib negara Malaysia tercinta ini sama seperti di Myanmar sana? Kepelbagaian agama tidak diraikan, kewujudan bangsa-bangsa lain dinafikan, sehingga akhirnya pembunuhan menjadi jalan pengakhiran. Musnah segala impian untuk kita mengenal erti sebuah kebersamaan. Sebab itu sifat menghormati itu cukup mudah. Kita sama-sama menerima, kita juga sama-sama gembira. Saudara dan saudari, pemimpin dan rakyat berpisah tiada. Ibarat telur sesangka, pecah sebiji pecah semua. Kita sepatutnya berbangga kerana Malaysia masih lagi mengamalkan negara raja berperlembagaan. Cukuplah kejatuhan kerajaan beraja Korea Selatan, Mauritius, Samoa dan Nepal menjadi bukti betapa kegagalan pemerintahan dan rakyat bersatu akhirnya membawa kepada kemusnahan yang kekal merentas waktu, memahat sejarah hitam di kalbu. Ingatlah, membina sebuah tamadun bangsa itu tinggi nilainya.
Kerana itulah, rukun negara kedua, kesetiaan kepada raja dan negara, menjadi paksi utama untuk kita suburkan nilai menghormati dan mentaati pemimpin, terutamanya barisan raja-raja yang berdaulat. Di Malaysia, kita sepatutnya berbangga kerana Malaysia masih lagi mengamalkan demokrasi berperlembagaan yang tidak pernah menafikan hak rakyatnya. Buktinya, perlembagaan persekutuan memberi perlindungan kepada setiap rakyat di negara ini akan hak dan keistimewaan kita semua sebagai warga negara. Tidak cukup dengan itu, perlembagaan ini menjadi sumber rujukan utama bagi segala hal berkaitan pemerintahan, perundangan, kedudukan, dan hak sosioekonomi rakyat. Selari dengan rukun negara ketiga, keluhuran perlembagaan. Justru, apakah yang kita mahukan lagi? Semuanya sudah tersedia, hanya kita perlu menzahirkan taat dan setia. Hadirin, sopan budi bahasa ibarat elok bahasa kan hidup, elok budi kan bakal mati. Hidup di abad ke-21 ini sememangnya satu cabaran yang amat besar bagi kita. Perkembangan teknologi memberi kata dua, menjadi lebih baik atau menjadi lebih binasa. Sedar atau tidak, nilai moral dan etika rakyat di negara ini semakin hari semakin berkurangan, sehingga jolokan Malaysia yang tinggi nilai budi dan bahasanya kian ketinggalan. Dahulu kita cukup agung dengan budaya yang penuh dengan budi, namun kini ia sekadar menjadi kenangan yang abadi. Lihatlah jalur gemilang dipijak, dihenyak, dikoyak. Apatah lagi bayi yang tidak berdosa menjadi mangsa bangan manusia yang tidak pernah mengenal erti simpati. Renungkan seketika di sekeliling kita. Apakah akan terjadi kepada anak muda yang kian meningkat usia namun masih kosong minda dan jiwa? Andai inilah pemimpin masa depan kita. Apalah nasib negara yang telah lama kita bina? Dan apalah nasib tamadun yang telah lama kita cipta? Benar kata Saidina Ali kepada anak-anaknya, andai tanah ini dibina dengan jiwa yang kosong, pasti lahir golongan yang tidak berbudi. Semaikanlah jiwa-jiwa kecil itu dengan akhlak yang indah. Nescaya tanah itu akan lebih subur dengan nilai-nilai yang indah. Akhirul kalam, peristiwa 13 Mei 1969 cukup mengajar kita betapa sebenarnya persefahaman itulah merupakan kunci utama dalam kita menyemai sebuah perpaduan yang harmoni. Rukun yang 5 itu, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan, sematkan dalam jiwa dan hati, zahirkan dengan perbuatan yang murni, dan hayatilah dengan penuh akal dan budi. Ayo selamatkan negara kita daripada jatuh di tangan sendiri. Biarlah kita rebah menahan kerikil yang jatuh menimpa, namun akhirnya kita mampu tersenyum bahagia melihat istana tamadun bangsa yang tersergap indah dengan rukun-rukunnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.